Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam bicara di media sosial, di alam maya. Apa khabar Puan Mazlinus, Saudara Rosli Minsyah, Puan Nuraini Adnan, itu juga Saudara Basirun Ahmad, Saudara Madam K, Saudara Airil Awi, Saudara Zamri LC. Terima kasih hadir sahabat malam menemani saya bersama dengan Bakat Ahmad, Elias Muhammad, Saudara Aspalela Yusof, Saudara Yen Iskandar, Saudara Edi Dirus. Itu juga Saudara Abu Ahmad. Terima kasih sekuntum mawar merah awal-awal menghantar bunga. Kembang hati saya menerimanya. Apatah lagi kalau teman-teman yang buat like, share dan subscribe secara tentulah menggembirakan saya. Saudara Yen Iskandar, Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Zulaimi Abdullah, begitu juga Saudara Muhammad Kepli, Salam Madani katanya, Saudara Maksu dari Bukit Mentajam, anak anda Anggrit Rimba dari Kelantan, Azizul Mak Yusof, Salam Perpaduan dari Bangsa, begitu juga Muhammad Faridun Tukiman, Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat ku ya. Saudara Jalal Ali, Saudara Abdul Aziz dari Miri, Sarawak, Puan Hamidah Kamat, Salam Satu Malaysia, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Yusof Awang, saban malam bersama saya dari Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga Saudara Anwar Muhammad, Abdullah Majid, Puan Normah PE, Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Apa khabar orang Bagan Datuk? Pada ID, Saudara Hani Abdullah, Saudara Cik Rosli. Itu juga Saudara Khamis Nadi, Saudara Hani Abdullah, John Kelabu dari Wangsa Maju, Saudara Kamarul Azhari, Faizal Acoy, Salih Lembang, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang, Puan Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya, Saudara Abdul Rahim Rasul, Waalaikumsalam, Zainal Ismail. Begitu juga Saudara Mio, Saudara Latif Amin, Saudara Mat Rafi'i, dari Gua Musang, Saudara Zaidi Zain, Saudara Zali Chin, Saudara Zamin TJ, Saudara Osman Kamel dari Tanjung Karang, Selangor, Saudara Ismail, Saudara DZ Ketari, Saudara Hani Abdullah, Saudara Cik Mat Noh daripada Gua Musang, Saudara. Saudara Pak Chu dah salam dari Langkap katanya. Saudara Hashim Atan, Jebat Pembela dari Kulim hadir. Terima kasih. Ruby Day dari Petaling Jaya bersama pasangannya, Siti Saripah. Saudara Ahmad Hazimi dari Tumpat, Kelantan, Puan Nur Maria, Maruzik Yasid, Saudara Richard Fakri, salam pencerahan. Saudara Salah Saleh, Saudara Marikan Ketam, Saudara Nur Ali, Saudara Nordin Din, Saudara Rosdi Ahmad, Saudara Ramli Karim daripada Keluang, Johor, saudara. Tidak ketinggalan Saudara Bahai Muhammad, Saudara Don Zizan, saudara. Syuk, Saudara Syuk pun ada juga, saudara. Saudara Ramli Kasim, Saudara Saadiah Jalani, dari Dapur Ibu, Saudara Lim Kim Lun, selamat malam bersama dengan kita dari Taiping. Nizam Abdul Manap daripada Lembah Pantai, Saudara Muhammad Johari, Puan Azizah Arazaina dari Taiping, Mina S Kitchen, Saudara Muhammad Hamzah Abdil, Saudara Aizah Arazaina dari Taiping, saudara. Pak Lah Sani, macam apa yang masuk Pak Lah Sani tak tahulah, bagai mencurah air di dalam keladi, tak tahulah saya, saudara. Budik Ulik, Rusini Kurungot dari Sarawak, saudara. Saudara Richard Bakri, Azmi Nordin, Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah, Johor. Saudara Mak Asir Dir dari Kuantan, Saudara Henry Kupa James dari Kuching, Sarawak. Salam Madani dari Lara Perantau, Nur Hayati Yati, sama juga dengan Saudara Abdul Kadir, saudara. Saudara Azrin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Jai Pijo, Saudara Saadiah Jalani, katanya hujan lebat. Saudara Bro Rasul daripada Johor Bahru, Lui Lian Lin, apa khabar saudara? Moga sihat. Ya, minta saya teruskan pencerahan ya saudara. Jadi pada teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah masa mengejar kita. Saya selalunya bagi masa lebih kurang 2-3 minit untuk menyantuni teman-teman. Tak baiklah saya tak santuni mereka. Saudara Lu Lian Lin, dia marah, dia kata minta terus masuk G4. Tak boleh. Kena santuni teman-teman. Saudara Rahman, Puan Syarifah Pipah dari Pasir Gudang. Jauh mereka ni semua. Saudara Arsyad, saudara dari Baling. Jadi kita mestilah berjiwa besar, saudara. Baik, saudara, hari ini hari Isnin, tanggal 23 Oktober, yang merupakan hari yang ke-1314
1314 virus itu masih berada di negara kita dan belum usai lagi. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan teman-teman, jaga kebersihan diri. Jaga kebersihan diri dan keluarga. Serta jagalah family kita. Baik, saudara. Laporan lain tak dapat saya berikan kerana tidak ada laporan daripada Kementerian Kesihatan. Kita masuk segmen e-commerce. Jangan marah. Berniaga, saudara. Minta izin. Saudara Muhammad Nasir daripada Taiping, hujan lebat katanya. Teman-teman yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Ini bagi membolehkan saya untuk mewawarkan produk anda. Al-Azhar masih lagi memasarkan haruman setangi bakurnya. Seperti macam kemian, bila dibakar, rumah kita semerbak harum wangi. Dan rumah yang wangi, semerbak begitu saudara, adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Bidin. Tak apalah saudara Bidin, jangan marah. Saya Ayatih, saudara Hamzah Abdul Majid. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, ya, saudara Datuk Anwar Bakar. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mau buah-buahan terus dihantar ke rumah anda, boleh hubungi Syauki di talian 012-357-5703. Semua buah-buahan tersebut adalah grade AAA dan harganya lebih murah dari pasar. Dan akhir sekali adalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap saya suka makan. Itu rasanya pedas, rangup dan manis. Serta mengasyikkan. Untuk melabun sesuai lah saya. Harganya pun harga murah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk teman-teman. Saudara Jafri Tahid, saudara Anwar Tambi Hitam, saudara dan itu juga Syarani Salamah dari Sri Iskandar. Terima kasih saudara Samsu Anwar, saudara Muhammad Kamal Abu Samah dari Negeri Sembilan, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini bagi saya ini sekadar sebagai ini panduan dalam kehidupan kita. Tapi ingat saya, ini bukan ustaz yang bercakap ni saya. Bukan juga da'i. Tak ada tauliah. Saya tak ada tauliah. Saya cuma mengutip apa yang teman-teman kirimkan. Sungguhnya saudara, Islam kita ni, agama Islam kita saudara, mendidik dan mengajar kita untuk sentiasa berlembut dalam berdakwah. Jadi bila kita berdakwah, tidak perlu berkasar. Jauh sekali nak marah-marah dan bercakap keras. Cukup sekadar lembut berbicara. Kerana saudara, hati manusia mudah terasa. Dan kita perlu insaf saudara, sekali hati terluka, susah untuk dipujuk buat kali kedua. Oleh itu, hati-hatilah saudara bila berbicara. Dan kita jangan memandang orang yang melakukan kesilapan itu seolah-olah mereka ini hina dan berdosa. Jangan begitu saudara. Kerana menjadi keutamaan pada kita memperbetulkan kesilapan yang mereka lakukan. Itu paling utama kerana boleh jadi sesuatu kesilapan itu berpunca daripada banyak perkara yang kita tidak ketahui. Itu kena ingat saudara. Jangan kita terus tuduh. Jangan kita nak marah. Dan jangan mudah memarahi orang yang melakukan kesalahan. Mungkin saja saudara, pelaku itu dia baru sedar kesilapannya dan sudah bersedia untuk berubah. Tapi apa yang kita khawatiri, jika kita dengan lantang mengherdik tanpa memikirkan perasaannya, tentulah hatinya akan terasa dan dia akan kembali memberontak. Akhirnya, nasihat yang disaluti amarah itu hanya akan menjadi sia-sia. Kekasaran saudara pasti mengundang kedukaan dan keburukan. Ia tidak dapat melembutkan hati mana-mana pihak. Hanya kelembutan dapat mengalahkan keegoan seseorang. Sewajarnya saudara kita mengikuti, mencontohi bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam menegur seseorang. Ada kalanya baginda menegur dengan keras dan ada kalanya berlembut. Saudara, air batu yang keras itu apabila dititik oleh air yang lembut itu juga boleh tembus saudara. Baginda Nabi Muhammad SAW berkeras hanya pada orang yang terbukti kesalahannya. Namun, pada yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja, baginda sekadar berlembut saudara. Bak kata orang, kenalilah sasaran kita terlebih dahulu sebelum kita menuturkan kata-kata. Kerana kita bimbang
ia akan mengguriskan hati dan perasaan orang lain. Jadi saudara, sifirnya mudah. Mengubah hati seseorang dengan nasihat yang lembut pasti akan berjaya. Jikalau tidak berjaya sekalipun, sekurang-kurangnya tiada hati yang terluka. Lambat laun pasti nasihat itu dapat dihadamkan dan difahaminya. Namun, sekiranya nasihat itu penuh dengan kekasaran, meskipun digunakan untuk tujuan kebaikan, pasti akan ada hati yang terluka, saudara. Paling malang, mungkin ia akan mengeruhkan keadaan serta menambah rasa benci serta dendam sebelum seseorang itu sempat berubah untuk menjadi baik. Ingat, saudara, kita berbicara secara lembut. Kalau orang dah salah pun tegur dengan lembut, jangan dengan keras-keras. Siapa kita nak menegur orang? Siapa kita nak menuduh orang? Sebab itu saya mengajak anda senang hati-hati. Cara bercakap, jangan menggambarkan emosi seseorang. Intonasi itu jaga, penting, kata Nayati. Benar, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen lalu bicara mutiara kata. Ini kiriman teman-teman, saudara. Yang sudah berlalu itu biarlah ia berlalu. Peristiwa lalu seharusnya dilipat dan disimpan dalam tinta sejarah, bukan untuk dibuka dan dipersoalkan. Kita harus redha dengan segala yang berlaku. InsyaAllah, ketenangan akan menjadi milik kita. Jadi artinya, saudara, apa yang telah terjadi tidak mampu untuk diperbaiki lagi, tapi biarkanlah ia berlalu. Jangan kita pula menyimpan dendam dan sebagainya, saudara. Tapi jangan lupa, kita harus sentiasa saling nasihat menasihati. Saya hanya sekadar menasihati pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Ya, saudara, kalaulah wang negara dibelanjakan tanpa had, maka pastilah negara boleh jadi muflis, saudara. Itu peringatan saya. Dan untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dah masukkan dalam mana-mana channel, saya tengok banyak dilakukan. Saya tak marah, saudara. Saya izinkan, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Kena ingat, saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa dalam keadaan ada informasi yang diperolehi. Bila saya memberi pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, boleh hantar kiriman, boleh kita berbicara, asalkan gunalah bahasa yang baik, saudara. Sebab kita warga cinta damai yang menyantuni semua aspek secara harmonis. Itu yang saya minta daripada anda. Alhamdulillah, saudara, berita pertama saya terima dari Padang Terap. Dari Padang Terap pagi tadi, Angkatan Pertahanan Awam telah berjaya menyelamatkan 2 warga emas yang terperangkap dalam banjir kilat di kampung Kubang Juluk di Mukim Tekai Kanan. Saudara, sekarang ni musim hujan. Mesti ada lah, tiap hari saya tengok ada berita semalam, ada tentang berita banjir di Sik, tapi katanya dah pulih balik. Tapi bila hujan lebat, pasti ada banjir kilat, saudara. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Padang Terap, Lieutenant Muhammad Rosdi Kasim, katanya kedua-dua mereka yang diselamatkan itu telah pun dipindahkan ke rumah saudara terdekat mereka dengan menggunakan bot, bot sampan lah, oleh pihak bomba, saudara. Sebab paras air di kawasan rumah mereka dianggarkan naik sehingga kira-kira 2 meter. Dan pihak bomba melihat trend waktu itu air masih meningkat walaupun tiada hujan. Hujan lebat yang melanda sejak 5.30 petang semalam menyebabkan berlaku limpahan air sungai di kawasan kampung tersebut. Namun tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Menurut saudara Muhammad Rosdi, beliau menasihatkan para penduduk kampung yang tinggal berhampiran di kawasan sungai supaya sentiasa peka dan waspada jika berlaku hujan lebat. Mereka juga dinasihatkan bersedia untuk pindah sekiranya paras air meningkat dan memasuki kediaman rumah masing-masing kerana ia boleh membahayakan keselamatan diri dan keluarga. Itu nasihat pihak bomba, pihak penyelamat, saudara. Mudah-mudahan tiada banjir tempat saudara, tapi kabarnya di Johor, di Johor ada banjir kilat katanya. Tapi tak ada laporan. Saya tak dapat memberi penjelasan kerana tidak ada pengesahan dari pihak berwajib. Tak boleh, saudara, nak menyiarkan berita-berita palsu pun nanti kita salah. Bagaimanapun, saudara, saya menerima berita dari Jakarta. Kita di sini, negara kita ni, kita bising. Kita bercakap soal kenaikan harga barang makanan.
kita bercerita soal masalah beras yang mahal. Sedangkan negara kita masih kekal kalau beras putih tempatan masih kekal pada harga RM2.60 ataupun RM26 satu kampit untuk 10 kilogram. Tetapi apa yang berlaku di Jakarta sekarang ni, bahawa negara Indonesia mengalami lonjakan beras yang mencecah rekod tertinggi bulan ini, di mana gerai makanan dan orang ramai terpaksa mengurangkan hidangan nasi dan membeli beras yang lebih murah. Setakat hari ini katanya harga beras grade sederhana, mungkinlah beras tempatan saudara, mencecah paras setinggi iaitu RM13,910 bersamaan dengan RM4.16 sekilo saudara. Kita kekal RM2.60. Ia telah melonjak pada 20% berbanding bulan Januari lalu. Jadi kenaikan harga makanan akan menjadi isu utama yang bakal ditangani oleh calon presiden. Kerana Indonesia tahun depan 2024 akan melaksanakan pemilihan presiden, pemilu saudara. Jadi sebab itu sekarang ini kesan daripada pemilu berlaku pada 14 Februari saudara. Dan kenaikan harga beras kabarnya berpunca daripada cuaca kering akibat fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan sawah padi kering kontang. Dah 3 bulan saudara di Indonesia. Negara lain juga turut terjejas akibat cuaca kering, termasuklah di India pada bulan Julai lalu sehingga memaksa pengeksport beras yang terbesar di dunia itu menyekat ekspor beras berikutan kenaikan harga makanan. Inflasi semakin tinggi. Bagaimanapun kita paling tidak pun kerajaan India masih lagi bersetuju untuk menghantar sekitar 170,000 tan untuk kegunaan kita. Menurut firma Security Bahana Sekuritas, dalam nota penyelidikannya, dia memaklumkan bahawa kenaikan harga beras di Indonesia sejak kebelakang ini agak membimbangkan. Kerana Indonesia sudah melepasi musim menuai ataupun tempoh pengeluaran padi puncak dengan kemungkinan mengakibatkan tekanan inflasi akhir tahun ini susulan musim cuti dan pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu kerajaan Indonesia sedang berusaha untuk membendung kenaikan itu dengan melepaskan stok simpanan berasnya pada harga yang lebih rendah di pasaran. Indonesia tidak seperti negara pengeluar padi besar lain seperti India dan Vietnam. Ia menggunakan sebahagian besar hasil tanaman padinya untuk kegunaan domestik. Selebihnya mereka juga macam negara kita mengimport saudara. Tahun lalu Indonesia menghasilkan 31.5 juta tan beras. Dan menurut statistiknya Indonesia dan negara keempat paling ramai penduduk di dunia. Jumlah penduduknya adalah 275 juta saja. Dan mereka makan kira-kira 30 juta tan beras setiap tahun. Sedangkan jumlah pengeluaran padi keseluruhannya pada 2023 diunjurkan berkurangan 1.2 juta tan. Kesan daripada fenomena El Nino. Ini yang berlaku saudara. Jadi kalau kita, negara kita ni, kalau beras import naik, janganlah kita bising. Kerana kerajaan masih lagi mempertahankan harga beras putih tempatan pada harga RM26 betul kampit yang beratnya 10 kilo. Sementara itu, agensi logistik beras milik kerajaan iaitu Bulog, ia bertanggungjawab mengimport, menguruskan simpanan dan mengagihkan beras kepada isi rumah berpendapatan rendah. Dan ia menjangkakan hasil tuaian yang lemah dan harga beras kekal tinggi. Malahan presidennya Pak Jokowi pada 13 Oktober lalu, dia berkata kerajaan akan mengimport 1.5 juta tan beras tambahan di samping 2 juta tan yang sudah pun sedia diimport. Bila diimport saja beras itu, maka tentulah harganya akan meningkat. Kesan daripada pertukaran mata wang Indonesia dengan Amerika juga tinggi saudara. Susut mata wang Indonesia berbanding dengan dolar Amerika. Tentulah ia akan mengheret harga itu menjadi lebih tinggi. Jadi kita bersyukur apa yang kita ada saudara. Sebab itu saudara, saya melihat juga apabila bagaimana pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, dan ia membuat kenyataan bahawa apa yang dilakukan oleh PTPTN adalah membuat potongan mengikut gaji yang sesuai dengan pendapatan mereka. Malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berkata sehingga Mei lalu jumlah pinjaman yang masih belum dibayar adalah 66.9 bilion saudara. Itu pinjaman bagi mereka yang sampai tahap skor dia punya keputusan result daripada universiti
Setengahnya dapat dikonvertkan jadi beasiswa, tapi yang lain tu kena bayar. Dan jumlah hutang yang perlu dibayar sehingga saat ini adalah 66.9 bilion. Itu keadaannya. Tapi bagaimanapun PTPN untuk masa jangka panjang menyatakan sekiranya hutang-hutang itu dapat dibayar, ia masih boleh membiayai sekitar 2.5 juta pelajar baru. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Fadilah Yusof pada hari Majlis Pembukaan Terbuka. Cuma satu perkara, saya senyum-senyum dan ketawa juga apabila yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi, dia melahirkan kehairanannya kerana adanya peminjam daripada MARA. MARA memberi pinjaman, tapi kalau pinjam tu bayar balik lah. Tapi nampak gayanya institusi tersebut seolah-olah MARA terpaksa merayu supaya mereka membayar. Malahan mereka yang meminjam pula merayu supaya tiada dikenakan tindakan undang-undang atas alasan kalau tidak membayar pinjaman pendidikan. Sedangkan katanya dia lihat melalui media sosial, kiriman, mereka yang berhutang dengan MARA mampu memiliki kereta mewah. Itulah katanya. Dalam perkongsian dalam media sosialnya, Dr. Ashraf berkata, sikap peminjam yang lihat membayar hutang tidak sepatutnya berlaku kerana mereka mempunyai kemampuan. Bagaimanapun, pihaknya sedang menyusun struktur agar mereka yang berhutang itu boleh berunding. Jangan terbuat tak tahu langsung. Nanti bila pihak MARA menghantar surat peguam, mula kelang kabut. Dan kena ingat, kata Datuk Ashraf Wajdi, hutang mesti dibayar. Tak bolehlah biar begitu saja. Malahan kalau dah dibayar, maka wang itu dapat pusingan, boleh digunakan oleh orang lain. Itu keadaannya. Saya mengharapkan teman-teman yang ada hutang dengan MARA, kalau anda mampu berkereta mewah, anda mampu hidup mewah, apa salahnya rujuk dengan MARA, bayarlah. Dan MARA pula tidak minta bayar sekaligus, bayar beransur-ansur, saudara. Saudara Jaka Linglong, dia kata betul ke bekas pemimpin UMNO masuk di AP? Ini berlaku tak silap saya di Perak Tengah rasanya, dekat si Iskandar. Ini masalahnya kerana dia digantung keahlian. Lepas tu bila nak minta balik, masih lagi dalam pertimbangan. Malahan ada mereka yang kalah waktu bertanding dalam pemilihan peringkat cawangan. Bukanlah pemimpin tinggi, saudara. Tak ada. Peringkat cawangan, saudara. Ini saudara Jaka Linglong, dia bertanya. Dan dia akhirnya dia kecewa kerana kalah masuk di AP. Cuma saya merasakan kalau di AP membuka pintu pada ahli-ahli sama-sama dalam satu perpaduan, tak baik, tak cantik. Macam contohnya di AP menyeberang masuk MCA, MCA masuk di AP, ataupun di AP masuk MIC. Ini tidak digalakkan, saudara. Sepatutnya dalam satu ukhuwah perpaduan, sepatutnya mereka menolak. Sebab tiap-tiap ahli yang ditolak jadi keahliannya tentulah ada sebab. Tak sepatutnya lah kita membiarkan perbalahan berterusan. Tapi saya tak tahulah bagaimanapun, mungkin kawasan pimpinan di AP di kawasan tersebut di sila sekitar Iskandar, tak silap saya. Kalau itu berlaku, mungkin dia tak tahu, dia tak faham cara kita menangani satu isu berpolitik dalam ikatan perpaduan. Saudara Nur Aziah Azan, dia kata itu pemimpin cokia aja tu, tak ada jati diri. Ya, bila kalah bertanding, ini masalah kita. Saya beberapa kali saya berjumpa dengan Datuk Seri Presiden. Sebab itu sekarang Datuk Seri Presiden turun ke gelanggang. Masalah kita ni, saya nak jelaskan saudara, masalah yang dihadapi oleh UMNO apabila ada pertandingan. Tak ada pertandingan, orang kata tak demokrasi. Sedangkan UMNO parti demokrasi. Bila ada pertandingan, saya bagi contoh mudah saja saudara. Kalau ada dua orang bertanding jawatan ketua cawangan lah dulu saudara. Masing-masing ada pengikut. Antara A dengan B. Kalau A ni menang, yang B kalah, maka dia dengan orang dia pulau. Bermusuhan. Kenapa begitu jadinya? Ngasuk gelanggang nak bertanding berlembu-lumba untuk memberi khidmat. Bukan hanya jawatan itu dikejar. Begitu juga macam tadi saya berbual dengan ketua bahagian saya, iaitu Dato' Razlan. Saya menyatakan pada beliau, katakan janganlah ada lagi masalah papan.
UMNO ni ada masalah apa? PAN saya. Contoh saya katakan, 2 orang bertanding ketua bahagian. Tiap-tiap satu orang tu dia masing-masing ada pengikutnya sekitar 50 orang, iaitu timbalannya, tim dia lah. Ada timbalan, naibnya 3 orang, ada ketua wanita, ketua pemuda, ketua putih dan barisan jawatankuasa. Sekitar katalah 50 orang, termasuklah beberapa ketua-ketua cawangan yang lain. Tim B pula ni pun sama juga 50. Bila berlaku pertembungan, bila berlaku pertandingan, masa majlis lepas mesyuarat itu, selepas pemilihan, masing-masing kononnya mengungkapkan kata-kata kita ni adalah ibaratkan, ini pihak yang kalah ni, saya dengan ini berjanji akan beri sokongan dan dukungan pada pimpinan yang sedia ada. Kita ibaratkanlah bagaimana daging itu, cicah daging yang busuk itu pun dicincang-cincang, dimakan, digulaikan juga. Sedap dengar cerita saya. Begitu juga bagi yang menang. Maka pihak menang pun dia pun berucaplah, saya ucap terima kasih pada sidang perwakilan kerana memilih saya menjadi ketua bahagian. Ini adalah amanah yang akan saya tunaikan. Pada pihak yang kalah tu jangan risau. Kita anggaplah ini memegang perumpamaan, cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Jadikanlah pertandingan kita ini ibarat biduk lalu kiambang bertaut. Sedapnya bercakap saya. Tapi realitinya, saban hari tim A akan mencemburui tim B. Tim B pula meragui tim A. Jadi berlarutan nak UMNO ni. Tapi masalahnya bila berbalah benda begini, blame-nya. Sasaran mereka, presiden tak kena. Tak betul presiden. Kerana nak menzahirkan perasaan kekecewaan. Tak boleh begitu saya. Sepatutnya kita, sebab itu saya tak minat untuk bertanding ni. Sebab bila ada pertanding, ada perbalahan. Balah perpecahan. Bila kita berpecah, bila datang musim pilihan raya, itulah ketua bahagian itu akan jadi prioriti untuk jadi calon. Yang kalah itu akan melakukan sabotaj. Akhirnya apa jadi pada parti kita? Itu gambaran yang saya jelaskan. Ini yang perlu diselesaikan. Saya bercakap dengan Datuk Seri Presiden. Dan beliau mengatakan dia akan cuba menangani. Dan setakat ini Alhamdulillah, beliau telah turun ke gelanggang bertemu dengan tiap-tiap ketua-ketua cawangan dan ketua-ketua bahagian agar persoalan di peringkat akar umbi ini dapat diselesaikan. Janganlah dibawa masalah pertandingan, tak dapat saja terus. Tak dapat saja berbalah sampailah bila-bila. Carilah jalan. Kalau kalah kita apa ada masalah sebab mungkin anda kurang diterima oleh pimpinan yang lain. Ini keadaannya saya haraplah. Jadi apa yang berlaku di Perak tu dalam 2-3 orang tu, dia kalah bertanding ketua cawangan. Jadi kerana tak dapat, benci, masuk DAP. Dan saya pula hairan macam mana pula DAP boleh menerima. Kalau dalam suatu sifat perpaduan atas nama persahabatan, kita tak sepatutnya menerima. Macam juga macam MCA, MIC. Tapi kita MCA takkanlah ada orang UMNO masuk MCA atau MIC. Tapi tak sebolehnya. Ataupun orang daripada keadilan nak menyeberang masuk UMNO. Tak payahlah. Ataupun daripada amanah nak menyertai keadilan. Tak boleh begitu saya. Itu sifatnya lah saya. Itu pandangan saya. Dan saya telah pun menyuarakan pada pucuk pimpinan tertinggi agar disantuni persoalan tersebut. Saya dah bercakap dengan Sisa Politik Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya bercakap dengan beliau sendiri selaku Presiden untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak, berterusanlah kita. Apakah sampai nanti tak ada pertandingan? Kalau tak ada pertandingan, Presiden pula tak demokratik. Bila ada pertandingan, dua berbalah, tak boleh didamaikan. Bila yang kalah itu, nampaklah kalau yang menang itu baik dengan Presiden. Yang kalah itu maki hamuan Presiden. Tak pasal-pasal. Itu gambaran saya. Saya haraplah. Secara Cik Awang kita nasib baik kawasan saya bekas ketua bahagian yang kalah. Dan dia berlapang dada. Alhamdulillah Cik Awang. Mudah-mudahan berterusan begitu. Ini sepatut menjadi amalan dan juga ukuah yang ada pada setiap pimpinan UMNO di peringkat akar umbi saudara. Baik saudara, bagaimanapun setakat hari ini saya menerima berita juga bagaimana Datuk Anwar Ibrahim beliau menzahirkan kegembiraannya apabila Malaysia telah pun berjaya berunding dengan negara China, Indonesia dan Thailand untuk menggunakan wang tempatan bila kita membeli ataupun pertukaran wang asing bila kita mengadakan perdagangan. Sebagai contoh, kalau negara China membeli minyak kelapa sawit daripada kita, mana bil kita pada harga ringgit Malaysia.
Kalau kita mengimport beras daripada Thailand, mana kita bayar pada harga baht. Tidak lagi dijadikan dolar Amerika itu sebagai pertukaran, saudara. Sebab ini agak supaya ekonomi di kawasan negara Asia ini bergerak dengan baiknya. Baik, saudara. Tentulah saya akan melaporkan berita salam dari Gaza, saudara. Saya melihat, saudara, kegilaan rejim Zionis ni masih terus tega mau melancarkan serangan udara yang lebih ganas ke atas genting Gaza menjelang kempen pencerobohan mereka melalui darat seperti yang dicanangkan sebelum ini. Ini kabar buruk ini. Ini kabar buruk pada penduduk wilayah sebut yang terkepung. Ke mana mereka nak pergi? Saudara. Dan Pentagon pula katanya mengesahkan akan campur tangan untuk campur tangan dalam peperangan antara puak Hamas di Gaza dengan Zionis ini, saudara. Sebab itu mulai hari ini kata dengan ini jurucakap tentera Israel begitu angkuh, saudara, bila dia mengatakan bermula hari ini hujan peluru lebih dahsyat akan dilancarkan. Yalah, apakah kamu ingat kamu Tuhan? Kamu tunggulah laknat daripada Allah SWT. Orang yang tak berdosa, kamu ledakkan dengan bom, kamu lontarkan dengan berdelan-berdelan anak-anak kecil yang tak berdosa. Kamu ragut nyawa mereka dengan rakus. Wanita-wanita kehilangan suami, kehilangan anak, marahan. Warga Gaza sudah hilang tempat tinggal. Secara begitu banyak sekali kematian yang diundang kesan daripada pertempuran. Jadi pertempuran Israel di Gaza sekarang ni nampak gayanya bukan saja di Gaza. Sudah pun menjangkit ke Lebanon, saudara. Apabila kebimbangan perang Israel-Palestin mungkin berkembang menjadi konflik Asia Barat. Para peramal Asia Barat, mereka menzahirkan kebimbangan. Kerana pejuang-pejuang Hizbullah sudah pun menyertai Hamas untuk menyertai gerakan menentang Israel. Sedangkan Washington telah pun memberi amaran bahawa risiko besar kepada kepentingan mereka ni di antara itu apabila sekutunya itu Israel terus menggempur Gaza dan kini turut membabitkan sempadan Lebanon. Sebab itu Kementerian Kesihatan Gaza berkata seramai 266 rakyat Palestin termasuk 117 kanak-kanak terbunuh oleh serangan udara Israel. Akhirnya kawasan mereka juga mereka bom. Itu gambarannya, saudara. Dalam tempoh 24 jam 266 rakyat Palestin termasuk 117 kanak-kanak terbunuh oleh serangan udara Israel. Zalim, saudara. Terima kasih Tok Lee. Sekutu Mawar Merah. Saudara Zari Pasir Mas hadir. Terima kasih. Nur Hati-Hati, saudara. Dan saya melihat laporannya, saudara, bagaimana Perdana Menteri Palestin Muhammad Syatiyih dia menggesa masyarakat antarabangsa segeralah mewujudkan barisan hadapan yang bersatu bagi menghentikan serangan Israel. Mereka sudah tak berdaya lagi, saudara. Mereka sudah tidak dalam keadaan tidak berdaya lagi. Saya juga bersimpati. Saya tengok gambar-gambar yang ada, video-video yang ada, anak kecil terketar-ketar. Bayangkanlah anak kecil dalam usia 4-5 tahun. Bapa dia dah tak ada, mak dia mungkin terkorban dan dia dibawa oleh orang lain. Cuba dibantu oleh pasukan Palang Merah. Dia mengetar-getar tangan saya. Badannya penuh dengan debu-debu kesan daripada ledakan bom. Mengetar saya. Saya tengok benda begitu, saya teringat cucu-cucu saya. Barang dijauhkan Allah, saya. Kita paling tidak di negara kita ini, kita masih lagi dalam keadaan tenteram. Sebab itu saya kata jangan berbalah. Sebab itu saya pesan pada warga UMNO sendiri, jangan berbalah sama sendiri. Bila kita berbalah sama kita, akhirnya orang lain yang mengambil kesempatan. Sekarang ni macam di bumi Palestin. Perbalahan warga Arab, Hamas lah, Al-Fatah. Akhirnya Israel melancarkan serangan. Dan sekarang baru pula nak menuntut. Baru nak menuntut bela. Benda kadang dah terlewat. Itu gambarannya. Saya sedih, saudara. Sebab saya dah baca laporan Reuters. Sebab hari ini Reuters melaporkan bahawa Israel terus menggila. Dan ia akan terus membedil semenanjung Gaza. Di Rafah, tentera Israel memaklumkan akan meningkatkan pengeboman ke atas Gaza. Selepas beberapa jam, truk pertolongan cemas tiba dari Mesir untuk membawa bantuan pada orang awam di kawasan yang dilanda perang. Bila mereka melihat adanya truk-truk yang membawa ubat-ubatan, makanan untuk membantu yang tak berdosa itu, mereka terus melakukan serangan dan membedil, saudara. Ini kegilaan. Saya dah nampak bahawa rejim Zionis ni sudah diserang macam satu wabak gila yang bukan-bukan.
Mereka haus untuk meneguk darah warga Palestin. Sudahlah mereka datang, menumpang, merempat di negeri orang. Kamu dah ambil tanah air orang. Sekarang ni kamu meratah anak-anak kecil yang tak berdosa. Anda adalah syaitan yang bertopengkan manusia. Saya tak boleh terima. Sebab itu kita melihat secara bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia berterusan. Orang nak kata apa pun katalah. Dunia barat nak marah pada dia pun marahlah. Dia mengambil risiko saudara. Memanglah bila kita menyuarakan begini, mereka yang menyokong rejim Zionis ni, mereka akan menggunakan tindakan macam-macam pada kita. Tapi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak hirau dah sekarang ni. Dia kata perkara utama perlu dilakukan semua pihak, termasuk kuasa-kuasa besar, meredakan sementara konflik yang meruncing di Gaza, di mana pembunuhan kanak-kanak, wanita dan rakyat Palestin yang tidak berdosa mesti dihentikan. Itu tuntutan kita. Saya kata saya bangga mempunyai seorang Perdana Menteri yang berani bercakap di persada antarabangsa kerana melihat kebejahatan yang berlaku. Malaysia, kata Anwar Ibrahim, kita sedar. Malaysia bukanlah negara besar. Kita bukan negara Arab. Kita bukan negara teluk yang berjiran dengan Palestin. Tetapi, menurut Anwar Ibrahim, dia kata, kita bertanggungjawab menyuarakan hati nurani umat dan rakyat Palestin. Itu kenyataan jelas daripada Perdana Menteri. Bila turut merasa rasa kesal kerana negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Eropah seolah-olah tidak mempunyai masa untuk menghentikan kezaliman, penindasan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestin di Gaza. Selain mereka bersikap dingin terhadap usaha-usaha pengantaran bantuan kemanusiaan di Gaza. Dan ini mengundang amarah saya. Ini juga mengundang kekesalan kita saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kairah dalam lawatan kerja 2 hari ke Mesir, di mana beliau dijadualkan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihad. Beliau juga dijadualkan akan bertemu mengadakan kunjungan hormat dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Taib. Untuk pengetahuan saudara, Syekh Al-Azhar itu dia level Perdana Menteri saya. Sebab dia mentadbir badan-badan agama yang penting. Dan sekarang ini katanya serangan Israel dalam tempoh 24 jam sehingga awal pagi tadi dia telah pun membunuh 70 orang. Itu kata kenyataan Hamas. Tak berhenti lagi saya. Aduh, letih. Dan saat ini jumlah warga Palestin yang terkorban sudah pun 4,650 nyawa yang tidak berdosa melayang saudara. Ia bukan hanya ketentera, ia melibatkan orang awam, ia melibatkan wanita, ia melibatkan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sampainya hati mereka meneguk darah dan air mata warga Palestin. Zalim saudara. Saya bila nak baca cerita ini, saya memang geramlah saudara, meledak dalam dada saya. Tapi memanglah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita negara kecil. Dan kita pun bukan berada dalam kelompok mereka tanah Arab sana saya. Tapi kita harus menyuarakan isi hati kita. Sebab itu besok kabarnya Yang Mohd Perdana Menteri sekembalinya daripada negara-negara teluk, beliau akan menyampaikan amanat khas. Katanya ada himpunan 1 juta Malaysia bersama Palestin yang bakal diadakan di Stadium Axiata Arena di Bukit Jalil besok saudara. Kalau anda mempunyai kelapangan, pergilah ke Bukit Jalil untuk kita sama-sama bersolidariti, menyuarakan isi hati rakyat kita saudara. Bahawa kita benci dengan kezaliman, kita benci dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis terhadap warga Palestin. Katanya saya mengikut penganjur pengurusi serantau Muslim memerangkap sekretariat program itu Muhammad Hakim Makno berkata program tersebut dianjurkan oleh Gabungan Pertubuhan Bukan Kerajaan dari seluruh negara sebagai tanda kebersamaan negara terhadap nasib rakyat Palestin. Dan himpunan tersebut besok saudara menyasarkan 3 objektif utama, iaitu untuk menuntut agar diadakan gencatan peperangan di Palestin, menghentikan tindakan membunuh kanak-kanak, wanita dan orang tidak berupaya Palestin, serta kesatuan suara umat Islam di seluruh dunia. Saudara itu. User dia tak sebut nama, dia kata tak boleh ke Netanyahu dihabatkan ke Mahkamah Antarabangsa. Sewajarnya saudara. Sewajarnya mereka yang melakukan tindakan mengebom hospital, rumah-rumah awam, mereka ni memang sepatutnya dihadapkan ke Mahkamah Antarabangsa.
Tapi tahu je lah saudara, Mahkamah Antarabangsa pun dikuasai oleh siapa? Di belakang Israel ni. Saya tengok gambar juga tadi, saya terkejut juga apabila ada gambar dalam video Perdana Menteri England pergi secara senyap-senyap ke Tel Aviv dengan menaiki pesawat tentera. Saya nampak gambar begitulah. Aku nak hadir di sana, tapi tak tahulah apa perbincangannya. Begitu juga Amerika Syarikat masih lagi bertegas mengatakan bahawa mereka juga harus menzahirkan simpati apabila Hamas melakukan serangan terhadap tentera Israel. Dia tak kata bagaimana kekejaman Israel terhadap warga Palestin, tapi dia kata bagaimana serangan Hamas itu telah mengorbankan 1,000 lebih rakyat Palestin. Keadaan begitu saudara. Bukannya di pihak Palestin yang mengalami kehancuran demi kehancuran saudara. Itulah keadaan yang sempat saya laporkan apa yang berlaku di semenanjung Gaza. Berdoalah kita saudara. Besok turunlah kalau ada kesempatan untuk kita mendengar amanat daripada Yang Amat Bawa Perdana Menteri yang telah pun berapa hari saudara. Masuk 5 hari saudara. Tidak henti-henti. Beliau pergi ke Mesir, beliau pergi ke Turki, beliau menghadap Raja Arab, Putera Mahkota Riyadh, dan tak henti-hentilah berbincang supaya dicari formula untuk menghentikan peperangan yang saya kata membantai ataupun melanda umat Islam di bumi Palestin. Itu gambaran saya. Baik saudara, balik pada tanah air. Saya dipahamkan bahawa sewaktu beliau menghadiri turun ke gelanggang bertemu dengan warga UMNO di mana di Jelebu tak silap saya. Yang amat berhormat, orang banyak bercakap apakah kepulangan Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti akan berlaku perubahan portfolio, mungkin ada kabinet reshuffle ataupun perubahan dalam kabinet kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selaku Timbalan Perdana Menteri dan selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa sehingga semalam katanya tak ada, dia boleh bayangkan bahawa tidak ada perbincangan. Selalunya akan diadakan perbincangan antara presiden-presiden parti utama, Presiden Parti UMNO Barisan Nasional, Presiden Parti Perpaduan, yang terdiri daripada dalam tu ada Amanah, DAP dan Keadilan. Bila nak buat perbincangan, mesti bila nak adakan perubahan, sepatutnya, sewajarnya diadakan perbincangan. Tapi sehingga saat ini, kata Zahid, tak ada perbincangan. Sebab itu beliau membayangkan bahawa besar kemungkinan semua yang ada di beberapa kementerian kekal, termasuklah dirinya akan kekal di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang saat ini ditajuk olehnya. Beliau berkata kerana tidak ada perbincangan. Tapi kata Zahid, saya rasa tidak ada pertukaran kementerian. Kerana Perdana Menteri tak pernah bincang pun katanya. Desas-desus mengenai rombakan kabinet, antaranya melibatkan Datuk Zahid yang kononnya yang kini memegang portfolio Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dikatakan akan bertukar ke Kementerian Dalam Negeri. Itu jadi beliau mengatakan tak ada, insya-Allah dia akan kekal di situ dan tidak ada perbincangan. Biarlah Datuk Seri Saifuddin Nasution melaksanakan tugas penting untuk mentadbir Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Secara yang paling penting, sebab tadi saya tengok juga dekat Parlimen. Sedap juga dia berbahas tadi. Dan malahan Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa UMNO akan terus mempertahankan falsafah perjuangannya demi agama, bangsa dan negara. Dan menerusi falsafah perjuangan itulah yang akan diterjemahkan dalam inisiatif sepanjang beliau menerajui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Desa saya. Ada TVET-nya, kemudian pendidikan teknikal latihan vocational tahfiz. Begitu juga dengan pelbagai perancangan ekonomi untuk memajukan warga desa. Saudara, itu kedudukan politik Putrajaya. Kita tengok sendiri sekarang ni tentang sidang parlimen. Tak banyak saya buat laporan saya, tapi sidang parlimen hari ni saya ketawa pun ada juga saya. Apabila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, apabila beliau mengatakan bahawa sejumlah 104 kertas siasatan sudah pun dibuka oleh pihak polis
berhubung isu agama, bangsa dan institusi diraja. Itu 3R. Itu dia bercakap dalam parlimen tadi saya, ketika dia menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin saya, dan katanya dia hairan bagaimana orang politik ni boleh mengenepikan nasihat yang diberi oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin bahawa pihak polis akan mengambil tindakan jika persoalan 3R ini dilanggar. Jadi bila mereka melanggar, janganlah takut kalau polis nak siasat. Sebab katanya mereka menyebut, macam bila pembangkang menyebut Pakatan Harapan menolak Islam, menyokong komunis, puak yang khianat dan puak yang menolak raja. Jadi kat soal begini mana ada? Masa bila UMNO, Barisan Nasional atau Pakatan Harapan melakukan untuk menolak institusi diraja di istana saya? Itulah yang diungkapkan dalam perututan video ketika kuliah di Masjid Rusila pada 14 Oktober 2022 oleh Presiden PAS. Itu kenyataannya yang sekarang ni saya terima kasih Wan Shah, banyak kenyataan-kenyataan yang ditularkan, yang dilontarkan oleh pemimpin pembangkang. Jadi bila keadaan begitu, adalah aduan dibuat. Bila dah buat aduan, maka pihak polis akan siasat. Jadi bila pihak polis siasat, janganlah takut, pergilah jumpa, pergilah cerita. Bila polis siasat, belum lagi jatuh hukum. Selepas siasatan, hasil siasatan itu, maka pihak polis akan serahkan pada pejabat program negara. Maka program negara akan menimbangkan wajar tak wajar orang ini dituduh dan sebagainya di mahkamah. Jadi nak takut apa, dia gusar apa, sebab dia kata macam-macam. Sebab itu katanya kes terdapat 104 kertas siasatan dibuka. Jadi dia kata banyaklah bahan-bahannya. Antaranya bila menuduh bahawa UMNO ini menentang Islam, Pakatan Harapan ini menentang mengalu-alukan DAP untuk menghina Islam sebagainya. Saudara Rizan, terima kasih Saudara Rizan, sekutu mawar merah untuk saya. Ini apa-apa yang dilakukan semua ada rekod saya. Semua itu terakam dalam laporan pihak polis. Pihak polis Malaysia ni saudara, mereka ada di mana-mana. Jangan kita nak berdolak dalih. Polis kata itu, mengaku je lah habis cerita. Soalnya apabila nak jatuhkan hukuman dan sebagainya, terpulanglah pada Badan Peguam Negara. Pihak polis melaksanakan tugas dengan baik. Mereka akan menyiasat, tiap-tiap aduan akan disiasat. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Hari ini sejak semalam tular bagaimana gambar Dr. Sri Dr. Wan Azizah, isteri Perdana Menteri yang menghadiri majlis saya ingat minum teh lah, minum petang bersama dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, isteri-isteri pemimpin dunia yang lain sebagai tetamu kepada isteri Joe Biden. Dah ramailah tu. Tapi kerana gambar itu disiarkan dalam media sosial Netanyahu ataupun Presiden Israel, dah dituduh bahawa Dr. Wan Azizah ini adalah sympathizer atau bersimpati dengan Israel. Ini merupakan satu tomahan. Ini merupakan satu fitnah. Saya tak tahulah bagaimanapun, saya dengar bahawa anak-anak muda keadilan sudah pun buat laporan. Jadi bermasalah. Kenapa? Kenapa kita menyiarkan satu benda yang tidak sahih? Saya nasihatlah pada teman-teman saya yang mempunyai media sosialnya, mereka bersiaran, kena hayati satu persatu. Jangan kita dengar je cerita terus ledakkan. Apa kita dapat apabila kita melontarkan fitnah yang bukan-bukan? Kena hayati satu persatu, saudara. Perlu diingat, saudara, bahawa kita berpolitik ni biarlah secara matang. Ni kadang-kadang saya lihat mereka serang, yang teruk kena serang. Dah berapa lama? Dah 3 tahun dah. Presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi, diserang habis-habisan oleh mereka. Macam-macam cerita, sedangkan tak benar pun. Tapi sebab kita ni, kita belapang dada, kita tunggulah. Sebab kebenaran untuk saya, Datuk Zahid selalu menasihat pada saya. Dia kata, Mal, ingat ya, kebenaran itu akan timbul dengan sendirinya. Yang ini mengingatkan saya bagaimana pesan almarhum Datuk Harun Idris. Waktu saya sering berkunjung ke rumahnya, berbual dengan beliau, beliau mengatakan, setiap kali kamu nak membela satu kebenaran itu, maka setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Jadi yang terbaiknya, diam, insya-Allah. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Dan kita ingat, saya pesan pada teman-teman, bahawa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin di mana dadanya penuh dengan
panahan fitnah. Dia diserang dengan pelbagai fitnah, itulah pemimpin terbaik. Kalau tak baik, takkan orang fitnah dia. Itu gambarannya, saudara. Dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar pemain-pemain media, kalau dia ambil tindakan oleh pihak polis, anda marah pula. Kalau pihak Kementerian Komunikasi dan Digital ambil tindakan, marah pula. Sedangkan apakah mereka faham tindakan mereka itu? Saya bersimpati dengan orang yang difitnah. Contoh yang saya kata tadi itu macam Kak Wan. Kak Wan tak pasal-pasal dituduh mengatakan bersimpati dengan Yahudi. Saya seingat-ingat saya lah, belum pernah saya dengar kenyataan Kak Wan. Tapi kerana dia menghadiri majlis minum teh sempena persidangan UNGA di bangsa-bangsa bersatu. Biasalah benda itu dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, ramai. Bukan hanya dari Malaysia saja, bukan hanya daripada negara Asia, di seluruh dunia. Tentulah ada wakil daripada Palestin, tentulah ada wakil daripada Rusia, mesti ada wakil daripada negara China, wakil daripada Israel. Jadi apakah kena ada wakil begitu dan tersiar dalam media yang dimiliki oleh katalah misal contoh negara China, katakan, apakah Kak Wan ini dilihat sebagai tali barut negara China pula, ataupun tersiar pula dalam dalam bahasa Rusia, tuduh pula maka dia adalah tali barut pada Rusia komunis. Benda-benda beginilah saya rasa janganlah kita bermain politik yang sebegitu. Cari jalan lain. Saya akan mendukung saudara kalau saudara lihat ada kesilapan, kebejatan yang dilakukan, maka kita sama-sama menangani setiap persoalan saudara. Sebab bagi saya sudah sampai masanya kita bersikap matang. Saya juga berterima kasih pada pihak bomba. Ini kena juga ingat saya, sebab kita tak lama lagi akan mengadakan pilihan raya. Pilihan raya kecil di Jelau akan di Jepak. Jelau pula, Jepak, Sarawak akan diadakan pada 4 November. Begitu juga di Kemaman. Untuk Kemaman akan diadakan pada 2 Disember, lebih kurang sebulan selepas itu. Dan kita dapat tahu banyak wang yang terpaksa digunakan. Macam di Kemaman, semalam saya kata semalam, 3.5 juta wang rakyat terpaksa dibelanjakan oleh Suruhanjaya pilihan raya hanya untuk mengendalikan pilihan raya kecil di Kemaman. Begitu juga di Jepak, saudara, banyak wang yang habis. Bagaimanapun apa persiapan, sebab besar kemungkinan masa pilihan raya di dua-dua kawasan tersebut adalah musim hujan. Ini hujung tahun, saudara, musim hujan. Sebab itu sekarang ni Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, mereka sudah pun berada dalam keadaan bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya banjir ketika tempoh kempen pilihan raya. Malah saya duk berkempen, tiba-tiba air naik sampai ke dada. Macam mana nak berkempen? Sebab itu menurut Ketua Pengarahnya Datuk Seri Abdul Wahab Mak Yassin, dia kata pihaknya akan membantu sekiranya terdapat keperluan dari sisi penggunaan aset bagi tujuan pengurusan peti undi atau membawa pengundi ke pusat mengundi dalam keadaan banjir. Jadi Bomba pun dah bersiap sedia. Sebab ramalan dari cuaca juga meramalkan kita sudah pun mula memasuki monsun timur laut. Dan ini akan berlaku di Sabah, Sarawak dan juga di Kemaman. Kemaman bahagian monsun lah, saudara, negeri Terengganu, negeri pantai timur. Tapi kita berterima kasihlah pihak Bomba. Kerana katanya pihak Bomba telah pun mengenal pasti sejumlah 36 lokasi berisiko banjir. Dan pihaknya sentiasa memantau dan memberi maklumat dari masa ke semasa dengan kerjasama pelbagai agensi. Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia akan beri tumpuan di kawasan terlibat sekiranya terdapat permintaan aset darat, udara dan berin sepanjang tempoh pilihan raya. Syabas Jabatan Bomba dan syabas pada NADMA. NADMA ni, saudara, jangan lupa dipengerusikan oleh Presiden saya, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau adalah menjadi pengerusi NADMA, iaitu bahagian bila berlaku banjir apa semua, maka beliau lah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan persoalan banjir. Cuma satu perkara saya dalam keadaan begitu, saudara, dalam keadaan kita berkempen, kita menyusuri pesada politik, cuma saya lihat sekarang ni saya lihat anak muda, iaitu pimpinan muda PAS. Saya bukan nak mengata, saudara, tidak, tapi mungkinlah, saudara, waktu menutup muktamar PAS semalam, saudara, mungkin kerana semangat dapat jawatan sebagai ketua pemuda yang baru, bila dia pun melontarkan kenyataan. Memanglah seronok, saudara, dengar ketua pemuda je
Bila dia kata kepimpinan PAS perlu berdepan dengan cabaran yang sangat berat. Kerana mereka perlu berdepan dengan gabungan orang menipu dan orang jahat. Maksudnya kepada siapa? Memanglah orang tahulah kalau pembangkang dia tuju pada parti kerajaan. Tetapi persoalannya, apakah dia tak sedar bahawa PAS juga kini berhadapan dengan puak-puak penipu dan penjahat. Jangan lupa saudara, yang bersama dalam gabungan mereka sedang didakwa dalam isu sakau jana wibawa. Apakah baik dalam keadaan begitu saudara? Dan malahan kesan daripada itu terpaksa pula lari keluar negara. Jadi apakah pimpinan anak muda begitu, mereka dia sedar bila dia lontarkan kenyataan begitu saudara? Dan bagaimana dengan puak-puak pemfitnah yang menghasut saudara, yang tidak lain melakukan perpecahan ummah? Apakah itu kumpulan yang baik? Bagaimana puak-puak yang asyik mengkhianati mandat rakyat? Apakah mereka nak dianggapkan sebagai orang yang baik? Sebab dia kata pimpinan PAS sekarang ni, pemuda PAS berhadapan dengan orang-orang yang jahat, yang tidak amanah. Jadi yang saban hari bercerita soal tebuk atap, yang mengkhianati keputusan rakyat, siapa? UMNO tak ada pun bercakap, UMNO tak ada pun bercerita-cerita nak tebuk atap dan sebagainya. Saudara, bagaimana pula dengan apa yang berlaku bila dia kata rasuah dan sebagainya? Saya kata tengok-tengok cermin lah saudara. 2 pilihan raya telah pun dibatalkan oleh mahkamah. Kerana apa? Kerana adanya elemen rasuah di kalangan pengundi. 2 pilihan raya itu, satu di Kuala Terengganu dan satu lagi terpaksa dia ada dari Kemaman. Parti yang menang tu parti daripada parti PAS. Saya nampaklah sebagai ketua pemuda yang baru, sebelum dia nak melontarkan kenyataan, lebih baik fikir hati-hati. Banyak caranya, bukan melontar begitu nak tunjuk bahawa dia ni hebat dan juara. Tak mahunya saudara, sebab akhirnya orang mengatakan bahawa ini macam pulang paku buah keras lah saudara. Macam mana kalau bahasa Inggeris dia kata the pot calling the kettle black. Kata dulang paku serpih, kata orang aku yang lebih. Saudara, sebab yang mulut jahat, yang memaki hamun, dari mana? Saya tak nafikan ada juga daripada UMNO, ada juga daripada keadilan, ada juga daripada amanah, yang kadang-kadang keculuparan itu berlaku. Tapi bukan semara setiap masa. Tapi lihatlah, saban hari bila adanya pentas-pentas politik dibuka, siapa yang melontarkan kenyataan-kenyataan yang menghasut, yang membenci, yang bukan untuk menyantuni. Sewajarnya dia sebagai ketua pemuda, dia aku bercakap, kalau saya jadi pemimpin, saat ini saya diberi kepercayaan oleh pimpinan PAS untuk merajui anak muda, saya akan pastikan wibawa anak muda PAS menyantuni setiap persoalan mengikut ukhuwah Islam. Kita harus mewujudkan impian kasih sayang bersama. Saya kata kalau itu dilakukan, orang akan lebih sayang pada pemuda PAS. Tapi saya nampak apa yang berlaku, disemai lagi bibit-bibit perpecahan. Dengan menjelmakan tuduhan macam-macam. Jangan lupa saudara, yang dalam kumpulan kamu, kumpulan anda sekarang ini, mereka sedang berhadapan dengan kluster mahkamah. Jangan ingat diri anda bersih. Sebab itu saya mengingatkan pada anak muda yang baru menang jawatan ketua pemuda, berhemahlah dalam kita menangani persoalan politik saudara. Sebab keadaan sekarang ni, rakyat terbuka, dapat melihat. Jangan fikir bahawa kita ni bersih sebersih-bersihnya. Kita bukan maksum sifat kita saudara. Saudara ni saudara Gajul, letaklah Lokman Adam calon BN PRK Kemaman. Saya fikir begini saudara, saya melihat, saya memilih untuk tidak memaki hamun. Di Kemaman itu, untuk pilihan raya di Kemaman, saya merasakan bahawa biarlah keputusan itu dibuat oleh pucuk pimpinan akar umbi di bawah. Saya berkeyakinan orang Kemaman dia kenal siapa pemimpin yang wajar untuk mereka tonjolkan. Bukannya kita dari luar. Sebab itu saya berbual dengan Datuk Seri Presiden UMNO, dia mengatakan bahawa apa yang akan kita lakukan adalah mengikut kehendak orang bawah. Masa pemimpin di atas merasakan dirinya benar, sudah berakhir. Mesti mendengar apa naluri kehendak bawah. Sebab itu beliau sendiri turun ke gelanggang.
Saban hari. Saya kadang-kadang sedih juga. Kesian juga hanya untuk memastikan bahawa rakyat, khususnya ahli-ahli UMNO yang berjumlah 3.7 juta itu dapat memahami kisah sebenar supaya mereka tidak didengungkan dengan fitnah dan acuan lontaran yang bukan-bukan. Dia terpaksa turun ke gelanggang. Sedangkan banyak kerja yang perlu dilakukan, tapi terpaksalah selaku Presiden Parti beliau harus turun ke gelanggang menerangkan satu persatu. Kadang saya bersimpati jugalah. Kadang-kadang saya bertanya, apa cerita Ketua Penerangan? Mungkin Ketua Penerangan sekarang ni sibuk nak menggubal dasar undang-undang negara. Mungkin. Saudara. Dan kita ada Datuk Seri Lokman, tapi beliau menjadi Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Jadi masing-masing ada tugas. Cuma saya melihat syumurnya, begitulah beliau walaupun dimaki, dihamun oleh orang, dia tetap turun menyantuni warga UMNO. Kerana baginya dia akan tetap mempertahankan bahawa UMNO itu sifatnya adalah telus dan sentiasa menyantuni dari rakyat untuk rakyat, saudara. Jadi besok kita tengok apa berlaku pula, sebab besok insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kembali ke tanah air. Kita dengarlah perkembangan-perkembangan yang akan dilaporkan. Sebab mungkin malam ni kot dia sampai kot, tak tahulah. Beliau akan berhadapan dengan ahli parlimen. Selalunya Selasa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berdepan dengan ahli parlimen untuk menjawab persoalan yang akan dibangkitkan. Kita dengarlah besok. Dan saya haraplah tak ada lagi lah persoalan yang dibangkitkan bagaimana hari ini di parlimen. Kadang-kadang saya lihat, saya masih kecewa apabila sikap ahli parlimen kurang menyantuni persoalan rakyat. Mudah-mudahan besok adalah sesuatu yang lebih baik yang kita dengar daripada ahli parlimen, yang kita angkat mereka untuk berada di Dewan Rakyat memperjuangkan soal rakyat. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.